وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى العلامة الحبيب عبد الله المرشاطري وإلى العلامة الحبيب حسان بن عبد الله المرشاطري وإلى العلامة حبيب سالم بن عبد الله المرشاطري وإلى مؤلف الكتاب ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyiduna Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin abdika ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya Dia, alhamdulillah kita masih lagi diberikan kesempatan, ruang dan juga peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan kita di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan semakin bertambah kefahaman kita dan dengan kefahaman itu kita dapat beramal dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan, kita sambung lagi pembacaan kitab hikam yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, yang disyarahkan oleh Tok Pulau Manis rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai kepada hikmah 6.2. Maka dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Berkata pengarang kepada kitab ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan munafaat ilmunya kepada kita di dunia maupun di akhirah. Dia kata, fahuwa dhamina laka al-ijabah fima yakhtaru laka la fima takhtaru li nafsika. Maksudnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjaminkan bagimu, dia kata,
untuk memperkenankan permintaanmu pada yang ia pilih bagi kamu. Tuan-tuan, sebelum ni kita terang pada hikmah sebelumnya, iaitu berkenaan dengan yakin bahawa setiap doa kita pasti akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga jangan kita berputus asa daripada meneruskan permintaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dia sebut la taqnatu min rahmatillah. Jangan sama sekali kamu berputus asa dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, hari ini kita masuk kepada hikmah yang berikutnya, yang mana dalam hikmah yang ke-6.2 ni, Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala dia nak habaq kepada kita bahawa doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ianya diperkenankan oleh Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala dia memperkenankan doa daripada hamba dia adalah mengikut pilihan Allah untuk kita. Tuan, yang ni sesuailah, kerana kita adalah hamba kepada Allah. Kerana tu kata ulama, barang mustahil dalam masa yang sama ada dua iradah. Tuan-tuan, iradah itu dia cuma satu sahaja. Iradah maksudnya adalah iradah iaitulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qudrah dia adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, iradah itu dia cuma satu sahaja, kehendak itu satu sahaja. Dia tidak ada kehendak-kehendak yang lain. Maka kata ulama adalah barang mustahil kalau dalam masa yang bersamaan, yakni dalam masa yang sama adanya dua iradah. Dan tuan, dua iradah lagu mana? Kita berkehendak, Allah Subhanahu wa taala juga dia berkehendak. Dan tuan, sedangkan apa yang dikehendaki oleh manusia pun dikuatkan dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maka Allah Subhanahu wa taala dia akan memberi segala permintaan yang hamba dia minta kepada dia, bukan mengikut pilihan hamba tu, tetapi dia mengikut apa yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita baca penerangan di bawah. Maka dia kata Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan bagimu, dia jamin, dia akan perkenankan doa daripada setiap hamba-hamba dia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Ghafir, kata Allah Subhanahu wa taala, ud'uni, berdoalah kepada aku, mintalah kepada aku, kata Allah. Tuan-tuan, ud'uni ni kalau dalam bahasa Arab dia fi'lul amr. Dia adalah perintah, dia adalah satu tuntutan. Kerana tu Nabi SAW menyebut, sesiapa yang tidak meminta kepada Allah, maka dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maknanya orang yang tak berdoa kepada Allah, dia dimurkai oleh Allah. Allah marah, Allah Subhanahu wa taala tak suka. Yang Allah Subhanahu wa taala suka hamba yang senantiasa berminta-minta dengan dia. Dan tuan, kerana tu dalam surat Ghafir yang biasa kita baca, ud'uni, doalah kepada aku, kata Allah, astajib lakum, maka nescaya
Doa kamu tu aku akan perkenan, kata Allah. Tuan-tuan, tapi Allah memperkenankan doa kita lagu mana? Ni malam ni kita baca. Dia kata Allah Ta'ala menjamin bagimu untuk memperkenankan permintaan kamu pada yang ia. Ia itu kembali kepada Allah. Iaitulah pada apa yang dia pilih bagi kamu. Bukannya yang engkau pilih bagi dirimu. Kerana apa? Dia tulis dekat situ, kerana rahmat dia kepada kamu, kata pengarang kitab ni. Tuan-tuan, Allah Ta'ala dia pilih untuk kita kerana apa? Dia itu ilmun. Tuan-tuan, dalam sifat 20 adanya dekat situ sifat ilmun. Dia itu maha mengetahui. Tuan-tuan, kemudian nak menguatkan lagi sifat ilmu itu, maka dia sebut kaunuhu aliman. Keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dia senantiasa mengetahui. Tuan-tuan, maka kita tak tahu apa-apa. Sebab itu Banu Israel dia ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihi salam, Allah Ta'ala perintah supaya memberitahu kepada kaum dia Banu Israel ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kata, a antum a'lamu amillah? Apakah kamu yang lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tuan-tuan, kerana Banu Israel ni dia banyak helah. Dia tak mau melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, orang suruh dia jangan tangkap ikan pada hari Sabtu, jangan memancing pada hari Sabtu. Tuan-tuan, Banu Israel mereka punya hari yang mulia adalah hari Sabtu. Ini berbeza dengan umat Nabi SAW, yang mana hari yang dimuliakan oleh Allah untuk umat Nabi SAW iaitulah malam Jumaat dan juga pada hari Jumaat. Contoh sebab itu kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kalaulah kamu nak berdoa kepada Allah, maka doalah pada 5 malam ini. Doa dimustajabkan oleh Allah. Tuan-tuan, bila dia 5 malam ni? Yang pertama malam Idul Fitri, tu yang pertama. Yang kedua pada malam Idul Adha. Yang ketiga malam pertama daripada bulan Rajab. Kemudian pada malam nisfu Sya'ban. Dan yang kelima adalah pada tiap-tiap malam Jumaat. Tuan-tuan, ni hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian dia kata, kerana rahmat kepada kamu. Maka Banu Israel pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kamu yang mengetahui ataupun aku yang lebih mengetahui, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, huraian dia. Ada kalanya, kata Tok Pulau Manis rahimahullahu ta'ala, ada kalanya engkau benci pada sesuatu. Tuan-tuan, yang ni dalam ilmu kita. Tuan-tuan, ilmu kita ni disebutkan oleh ulama, dia masih lagi banyak dia punya hijab. Cukuplah dengan satu ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala kata, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah diberikan kepada kamu daripada ilmu itu melainkan hanyalah sedikit, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, ilmu yang sikit ni pun, yang diberikan Allah sikit ini pun, tuan-tuan, kita tengok yang tu pun dah cukup hebat dah. Macam mana orang boleh naik sampai ke angkasa, orang boleh teroka dunia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada penemuan-penemuan yang pelik-pelik. Tuan-tuan, semuanya itu adalah pemberian daripada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia kata, ada kalanya engkau benci pada sesuatu.
sedangkan ia adalah baik bagi kamu, dan ada kalanya engkau kasih pada sesuatu sedangkan ia adalah buruk bagi kamu. Tuan-tuan, maka kita tak tahu apa-apa bagaimana di dalam perkiraan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam kitab Ad-Durarun Nafis kata ulama, kalaulah kita diberikan kebaikan oleh Allah, dah tentu dah bahawa perkara tersebut adalah perkara yang baik daripada sisi dia. Manakala bila Allah Subhanahu wa taala dia berikan perkara yang tidak baik kepada kita, dan tuan, dalam pandangan kita benda tu tak baik. Dan tuan, sebagai contoh, mungkin ada perkara-perkara yang kita suka, yang kita sayang, kemudian benda tu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, benda tu nampak macam buruk. Tapi kata ulama, ketahuilah, selagi mana dia diberikan oleh Allah, perkara tersebut adalah perkara hak yang baik. Dan tuan, kita ni bila diambil sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW ajak pada kita, bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan, ingat elok-elok hak ni, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia bukan hanya setakat kepada orang yang meninggal dunia sahaja. Tuan-tuan, kalimat ni dia merupakan kalimat azimat supaya semangat kita untuk meneruskan kehidupan lebih baik lagi. Tuan-tuan, kerana ayat ni dia membawa maksud segala-galanya daripada Allah lah kita datang, dan kepada dia lah kita akan dikembalikan balik semula. Maka dia kata, ada kalanya engkau benci pada sesuatu sedangkan ia baik bagi kamu, dan ada kalanya engkau kasih pada sesuatu sedangkan ia adalah buruk bagimu. Allah Ta'ala jualah yang mengetahuinya sedang engkau tiada mengetahui, dia kata. Tuan-tuan, dalam sifat 20 Allah Subhanahu wa taala, sebelum dia nak bincang tentang sifat 20 ni, maka ulama dia sebut semua sifat-sifat itu esa hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kalau kita tahulah semua sifat itu hanya esa bagi Allah, kalau ada itu ada Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kudrah itu milik Allah Subhanahu wa taala, kalaulah iradah itu milik Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, maka wa ilaihi turja'ul umur, maka semua perkara ianya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, lalu kita ni ada apa? Kita tak ada apa-apa. Kerana tu Allah Subhanahu wa taala dia sebut, ya ayyuhan nas, manusia, kata Allah, antumul fuqara, kamu semua adalah orang-orang yang fakir, kata Allah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala dia panggil kita dengan panggilan orang fakir. Miskin boleh gagah lagi. No? Pasal apa? Kerana miskin ni secara zahirnya, secara ringkasnya, kalau miskin ni, tuan-tuan, dia masih lagi ada, cuma dia tak berapa nak cukup. No? Dia kena ikat perut sikit, maka hak tu takrif kepada miskin. Tuan-tuan, tapi kalau fakir ni, maka dia adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa pun. Yang tu yang dimaksudkan sebagai fakir. Maka Allah Subhanahu wa taala dia kata, ya ayyuhan nas, manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dalam ayat ni pun dia ada pengajaran, ya ayyuhan nas, manusia, kata Allah. Tuan-tuan, Allah tak panggil kita dengan nama yang mak ayah kita beri. Allah tak panggil kita dengan pangkat yang kita ada. Tapi Allah Ta'ala kata, ya ayyuhan nas, manusia. Tuan-tuan, dia merujuk kepada apa? Manusia ni makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kalau dah kata makhluk, tak kira kita kaya ke,
kita miskin ke, segak ke, tak segak ke, nahnu makhluk. Kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita benda yang dijadikan oleh Allah. Tuan-tuan, kemudian Allah Ta'ala kata, antumul fuqara. Manusia, dahlah engkau ni aku jadikan. Maksud dia macam tu. Manusia, kamu ni aku jadikan. Antumul fuqara. Kemudian kamu adalah orang fakir, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maka demikian, maka dia kata Allah Ta'ala jua yang mengetahuinya, sedangkan engkau tiada mengetahui. Perkara ni disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman dia. Allah Subhanahu wa ta'ala kata apa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan, walaupun ayat ni dia berkenaan dengan perang. Dan perang ni biasalah. Ada orang yang bila dia dengar perang, dia nampak pahala. Dan tuan, ada orang bila dia disebutkan perang kepada dia, yang dia nampak apa dia? Meninggalkan apa-apa yang dia kasih. Sebab itu ada di antara orang pada zaman tu, bila disyariatkan, bila disuruh supaya berperang, dia tak mau pergi perang. Dan tuan, pasal apa? Kerana sudut pandang dia, kalau aku pi perang, sat lagi bila pi perang mati syahid pula, nanti siapa nak jaga aku punya orang perempuan lah. Tu contoh. Tu tak boleh panjang-panjang. Kena kopi sampai pukul 12 tak habis cerita tu. Allah, benda nak belaka. Tapi tak boleh buatnya. Allah, ni boleh cut kot nanti dalam tu. Tak apa. Dan maka Allah Subhanahu wa ta'ala dia sebut, ayat ni dia tentang perang. Ayat ni dia tentang perang, tapi dia mengandungi pengajaran yang umum. Allah Ta'ala kata apa? Asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum. Ayat ni cukup elok, sangat cantik makna dia. Allah Ta'ala kata asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum. Mungkin, kata Allah, kamu suka kepada sesuatu perkara, tetapi perkara tersebut kurhul lakum, dia adalah perkara yang buruk untuk kamu, kata Allah. Asa an takrahu syai'an. Mungkin juga kamu tak suka kepada sesuatu perkara, wa huwa khairul lakum, tetapi dia adalah perkara yang baik untuk kamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, dekat sinilah perlunya kita kembali semula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, kalau balik semula pada diri kita, dia tak jadi. Saya balik pada diri kita, semua yang dikehendaki oleh kita. Dan semuanya dalam pandangan kita, bukan mengikut kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia jumpa dengan ayat ni. Mungkin benda yang kau suka, benda tu tak baik. Mungkin benda yang kamu tak suka, tetapi dia baik bagi kamu, kata Allah. Maka kata Tok Pulaman ni, rahimahullahu ta'ala, Allah Ta'ala jualah yang mengetahuinya, sedangkan engkau tiada mengetahui apa-apa. Maka dengan sebab itu, janganlah kamu memilih seperti kata Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, engkau jangan memilih sesuatu pada pekerjaanmu, tetapi pilihlah supaya engkau tiada memilih. Tuan, maksud dia ni bahasa lama. Ni bahasa lama ni. Dia kata jangan kamu pilih sesuatu pada pekerjaanmu, tetapi pilihlah supaya engkau tiada memilih. Maksudnya apa? Tak ada pilihan yang lain, melainkan kita menyerahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, tapi kita dah terang secara panjang lebar, walaupun kita letakkan semua urusan ala Allah, semua urusan atas Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak ternafi
Maknanya kita tidak menidakkan usaha dan juga ikhtiar. Sebab itu dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala dia kata, Allah Taala kata, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Berjalanlah kamu di atas belakang dunia yang dijadikan oleh Allah dan makanlah daripada rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Tuan-tuan, maknanya apa? Orang kalau dia nak makan, dia kena cari makanan. Itu. Sebab tu Allah Ta'ala kata berjalan di atas belakang dunia yang dijadikan oleh Allah. Ayat lain, Allah Subhanahu wa taala kata, fa idza qudiyatis salah, maka apabila selesai daripada mengerjakan sembahyang, kata Allah. Maknanya apa? Selepas kita dah taat dengan Allah, selepas kita dah yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, kata Allah. Maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi Allah dan carilah apa-apa kelebihan yang Allah Ta'ala telah sediakan untuk kamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, tapi kita nak kena sambungkan pekerjaan yang kita buat kepada apa? Kepada keizinan itu. Keizinan dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha ikhtiar yang tu kita boleh buat, tuan-tuan, tapi usaha ikhtiar langsung tidak memberikan berkah. Pasal apa? Usaha ikhtiar itu kalau dia diizinkan oleh Allah, terhasillah usaha dan ikhtiar tersebut. Tuan-tuan, kalau dah macam tu, bergantung haraplah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Allah ni tengok kita diuji benda yang sangat dekat. Tuan-tuan, kembalikan perkara ni kepada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan tengok macam mana kesusahan kita pada hari ni. Macam mana orang yang diuji pada waktu ni. Tuan-tuan, balik semula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agak-agak siapa yang boleh memberikan pertolongan? Agak-agak siapa yang boleh memudahkan segala urusan? Kalau tidak, dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia kata, engkau jangan memilih sesuatu pada pekerjaanmu, tetapi pilihlah supaya engkau tiada pilihan lain dah. Melainkan kita letakkan perkara tu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab itu kata Nabi SAW, wa may yatawakkal 'ala Allah. Tawakal ni apa makna tawakal? Tawakal ni bukan kita kita serah kemudian berpeluk tubuh. Tuan-tuan, maksud tawakal meletakkan urusan yang kita buat pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Allah Ta'ala ni dia dah tunjuk kekuasaan dia, dia dah beri nikmat dia kepada kita. Tuan-tuan, kita tengok otak yang diberikan oleh Allah. Allahu alam lah, saya pun melalui bacaan. Tuan-tuan, mereka duk kata, otak yang Allah beri kepada kita manusia sangat hebat. Dan dia mempunyai banyak sel. Tuan-tuan, dikatakan satu sel otak manusia menyamai dengan komputer. Menyamai dengan satu laptop. Wih, Masya Allah. Maknanya tu baru satu sel. Padahal ada banyak sel. Kalau macam tu hebat. Otak yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan benda ni Allah Ta'ala kuatkan daripada firman dia. Allah Ta'ala kata, aku jadikan manusia ni semuanya pandai. Dan sebab itu hanya dua keadaan sahaja kalam Allah akan diangkat oleh Allah. Dua keadaan. Yang pertama, bila mana akal dia dah tak ada dah, maknanya gila. Gila, rufi'atil aqlam. Maka kalam Allah Subhanahu wa ta'ala diangkat oleh Allah. Dan maknanya apa? Orang gila dia tidak akan ditulis apa-apa pada dia. Pasal apa? Syariat tak berlaku atas dia. Kerana dia orang yang akal dia ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang keduanya, bila mana satu orang dia pengsan, sakak dia kata. Nah, satu orang yang pengsan, dia tak sedar apa dah. Pengsan pada masa tu. Rufi'atil aqlam. Maka pada masa tu qalam telah pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu secara normalnya manusia dijadikan hebat oleh Allah. Allah Taala kata, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Kata Allah. Dan diajak kepada Nabi Adam alaihi salam itu tadi nama-nama yang dijadikan oleh Allah. Kemudian Nabi Adam setelah diajak oleh Allah, dia boleh bentangkan, dia boleh sebut semula, dan dia boleh kenai semua sekali yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sedangkan malaikat yang senantiasa taat dengan Allah pun tak boleh nak menyebut nama-nama sebagaimana yang disebut oleh Abuna Adam, ayah kita yang pertama, iaitulah Nabi Allah Adam alaihi salam. Tuan-tuan, ulama kata yang ni dalil bagaimana Allah Ta'ala dia telah pun memberikan nikmat, dia telah pun menunjukkan kekuasaan dia yang ada pada tubuh badan manusia. Salah satunya akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kita gunakan akal tersebut semaksimal yang mungkin, kerana dia adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata lagi, dan larilah daripada pemilihan demikian dan daripada tiap-tiap sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhanmu yang menjadikan apa yang dikehendakinya dan juga yang dipilihnya, yakni yang dipilih oleh dia. Tuan Tok Pulau Manis rahimahullahu taala, dia ajakkan ilmu tauhid kepada kita. Tuan-tuan, apa dia? Semua perkara ni kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sama ada perkara tersebut dapatnya baik ataupun dapatnya buruk, wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah lah kita kembalikan perkara tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kata Tok Pulau Manis, kamu kena tahu bahawa dia menjadikan apa-apa yang dia kehendaki dan juga apa-apa yang dia pilih. Tuan-tuan, kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu dia berkuasa di atas setiap sesuatu. Tuan-tuan, maka layaklah dia sebagai Tuhan, layaklah dia sebagai pencipta kepada makhluk-makhluk dia. Maka ulama kata, kalau dah kita ni makhluk sedangkan dia itu Tuhan, maka sudah pastilah makhluk ataupun hamba itu di bawah pengaruh kekuasaan daripada Tuhan dia. Tuan-tuan, sebab itu satu orang yang dia cerdik, satu orang yang mengetahui, dia tak akan putuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau benda tu haram, haramlah bagi dia. Kalaulah benda tu halal, halallah bagi dia. Kerana apa? Orang yang taat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata lagi, Allah memperkenankan doa itu dalam berbagai bentuk. Dia kata, ni bentuk-bentuk Allah Ta'ala perkenankan doa. Yang pertama dia kata, ada kalanya diberikan apa yang benar-benar dipinta oleh hamba tersebut. Minta, maka dia terus dapat apa yang dia minta. Tuan-tuan, tapi ingat yang tu bukan pilihan kita, yang tu bukan mengikut kehendak kita, dia mengikut kehendak dan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kedua dia kata, ada kalanya diberikan gantiannya yang terlebih baik daripadanya,
seperti menolak bala dan juga beroleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, dia tak dapat benda yang dia minta, tetapi Allah ganti. Contohnya apa? Dia terelak daripada segala mara bahaya dan diberikan nikmat yang lain. Tu dua. Dan yang ketiga, dia kata ada kalanya diakhirkan dalam akhirah seperti yang tersebut di dalam hadis riwayat daripada Muslim. Allah Ta'ala tak segerakan permintaan kita, tetapi dia mengakhirkan, melambatkan dia sehinggalah bila, yaitu kepada alam akhirat. Sebagaimana hadis Nabi, ma min abdin yad'ullaha bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'ata rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu fid dunya wa imma an tudakhkhara lahu fil akhirah wa imma an yusrafa anhu minasyarri mithla dhalika. Maksudnya, tiada jua seorang hamba yang mendoakan kepada Allah dengan sesuatu doa yang tiada kederhakaan dan juga putus hubungan kasih sayang di dalamnya. Dan tuan, hadis ni dia bagi kita syarat, orang yang nak berdoa pada Allah, yang pertama sekali tiada kederhakaan dia pada Allah. Maknanya apa? Dia bukan orang yang durhaka dengan Allah. Sebab itu dalam Fatihah, saya pernah terang dekat sini, pasal apa Fatihah kita mulakan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepada Engkau sajalah. Tentu iyyaka ni ada perbahasan bahasa Arab dekat situ. Tentu patutnya ayat tu dia lagu mana? Iyyaka anta na'budu. Patutnya ada anta dekat situ. Tapi dia sebut iyyaka. Maksudnya apa? Direct, kita ni menyembah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada dialah kita pohon pertolongan. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, dia kata, kenapa dimulai dengan na'budu kemudian nasta'in? Dan kita kata kepada Engkau lah kami menyembah, dan kepada Engkau lah kami pohon pertolongan. Dan Imam Ibn Kathir kata, nak melayakkan seseorang itu minta tolong dengan Allah, terlebih dahulu dia kena letakkan dirinya pada kedudukan hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia menderhakai Allah, kita pernah terang dekat sini, orang yang buat dosa, orang yang derhaka dengan Allah, di antara sebab doa dia lambat untuk dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Yang kedua, syarat dia, dan putus hubungan kasih sayang di dalamnya. Maksudnya apa? Tidak ada putus silaturahmi, tidak ada putus persaudaraan di antara satu sama hak yang lain. Kita kalau marah ke orang, jangan sampai 7 keturunan. Jangan, Allahu Akbar. Marah sikit-sikit sudah. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ardah, kalau kasih pada satu orang jangan melampau, kalau marah pada orang jangan melampau. Tuan-tuan, pasal apa? Orang yang kita kasih melampau sangat, siapa tahu satu hari dia musuh ketat kita. Tuan-tuan, Sayyidina Ali kata lagi, siapa tahu orang yang kita bermusuh ketat dengan dia, tapi satu hari nanti kita kasih sangat kan dia. Jadilah. Okey, baik. Allahu Akbar. Maka dia kata, melainkan Allah mengurniakannya dengan salah satu daripada 3 perkara, iaitu yang pertama, tengok ni hadis Nabi, tuan-tuan, cara Allah Ta'ala perkenankan doa. Ada kalanya disegerakan baginya permintaan doa, ada kalanya ditaruhkan baginya di akhirat, simpan di akhirat esok, kerana kita memerlukan dia nanti. 3,
ada kalanya ditolakkan bala dengannya sekadarnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kesimpulan dia apa? Serahkan urusan kita dengan Allah. Usaha ikhtiar kita buat, tapi kena yakin tidak ada bekah yang tu. Kemudian kita kena yakin dengan rahmat Allah, doa-doa kita akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita masuk pula pada hikmah 6.3 nanti insya-Allah. Wallahu taala alam. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.